Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القائل بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, agama Islam mewajibkan umatnya mencintai dan mengasihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan dan kasih sayang terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikatakan demikian kerana baginda Rasulullah merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala dan rasul terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 44 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud sebagaimana berikut adalah buktinya. Kami utuskan rasul-rasul itu membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata yang membuktikan kebenaran mereka, dan kitab-kitab suci yang menjadi panduan, dan kami pula turunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, sudah menjadi kewajipan bagi kita untuk mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada semua makhluk lain. Rasulullah merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutuskan kepada umat manusia untuk membimbing manusia, memberi hidayah, petunjuk, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Pengutusan Rasulullah juga bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada kebahagiaan hidup yang sebenar dengan membangunkan umat berdasarkan akidah yang benar dan mengembangkan dakwah hingga ke segenap penjuru alam, sehinggalah kita dapat menikmati Islam pada hari ini. Baginda juga tidak pernah berputus asa mendidik umatnya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang, serta sentiasa bersabar menghadapi segala tentangan, siksaan dan halangan dalam membimbing manusia ke jalan yang benar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mempamerkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara bentuk kecintaan tersebut ialah kita menghendaklah mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Ia berkata yang bermaksud, kami mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda memegang tangan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sangat aku cintai melebihi apa pun selain diriku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu.
Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada baginda, sungguh sekaranglah saatnya, demi Allah, engkau sangat aku cintai melebihi diriku. Maka Nabi SAW bersabda, sekarang engkau benar, wahai Umar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya tiada kerugian bagi mereka yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan memperoleh banyak kelebihan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Antaranya ialah mereka akan merasai kemanisan iman, iaitu mereka akan merasa gairah dan bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini boleh dirujuk sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud ada 3 perkara yang apabila tersebut ada pada seorang, maka dia akan mendapati kemanisan iman, iaitu 1, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Yang kedua, apabila dia mencintai seseorang, dia hanya mencintainya kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Sebagaimana dia tidak mahu untuk dilimparkan ke dalam api neraka. Selain itu, mereka yang mencintai Rasulullah juga akan bersama-sama baginda di syurga. Sebagaimana hadis riwayatkan oleh Al-Imam Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata yang bermaksud bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilakah hari kiamat terjadi wahai Rasulullah? Baginda menjawab, apakah yang telah kamu persiapkan untuknya? Lelaki itu menjawab, aku tidak mempersiapkan banyak solat, puasa ataupun sedekah, namun aku mencintai Allah dan Rasulnya. Baginda bersabda, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan jemaah sekalian, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu menilai diri kita. Sejauh manakah kita telah membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebajak manakah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita? Adakah kita telah menjadikan setiap daripada perkataan, perbuatan dan pergaulan kita semuanya selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebaliknya? Marilah kita menanamkan azam untuk memperbanyak berselawat dan melakukan amalan sunnah sebagai tanda kita mengasihi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan asas kepada kesempurnaan iman. Marilah kita semua memahami dan menekuni firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah An-Nisa ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu nabi-nabi dan orang-orang siddiqin dan orang yang syahid serta orang yang saleh, dan amat eloknya
dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang yang taat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna. Kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah,
pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris Al-Syai Atik, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang bertuan bagi negeri dan jajan Ta'aluk Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zari Sofiah binti Almarhum Sultan Idrishah Permaisuri Johor, kepada Tungguk Ismail Ibn Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Mustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahzulil kafarata wa mubtadi'in sayyiati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin waqdi ad-daina 'anil madinin wahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. اللهم ادخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه ويزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.